Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi insyaAllah sesi pada pagi ini saya akan meneruskan perbincangan untuk soalan STPM 2016 untuk bahagian B. Okey, bahagian B 30 markah. Arahan jawab semua soalan. Jadi bermula dengan soalan nombor 31. Ini bahagian B, soalan struktur 30 markah, jawab semua soalan. Jadi soalan nombor 31. Okey, kita lihat soalan sini. Apakah bentuk kata bagi 1, 2 dan 3 di atas? Okey, kita lihat dulu apa bentuk kata yang diberikan sana. Beritahu, lajak, keruping. Beritahu, beritahu, lajak, keruping. Beritahu, lajak, keruping. Okey, apakah bentuk kata bagi 1, 2 dan 3 di atas? Okey, beritahu. Ini soalan ni tanya bentuk kata. Bentuk kata. Bentuk kata. Bentuk kata. Okey, beritahu itu adalah kata majmu'. Kata majmu'. Lajak, kata tunggal. Keruping, kata terbitan. Kamu jangan tertukar. Soalan ni tanya bentuk kata. Kalau soalan tanya bentuk kata, kamu jangan jawab golongan kata. Ini adalah bentuk kata. Kata majmu', kata tunggal, kata terbitan, kata ganda. Itu adalah bentuk kata. Okey. B, berikan imbuhan yang sesuai untuk perkataan 1 dan 2 di atas. Okey. Berikan imbuhan yang sesuai untuk perkataan 1 dan 2 di atas, iaitu beritahu, lajak. Okey, saya ada berikan 2 contoh di sini. Berikan imbuhan yang sesuai bagi perkataan 1, beritahu. Memberitahu, boleh memberitahu. Diberitahu, pemberitahu pun boleh. Pemberitahuan pun boleh. Memberitahukan, memberitahukan pun boleh. Pemberitahukan, diberitahukan. Kamu tulis satu sajalah. Memberitahu pun boleh. Okey, perkataan kedua tu lajak. Lajak, boleh tulis yang saya bagi jawapan ini. Terlajak, lajakkan, melajak, melajakkan, dilajakkan pun boleh juga. Okey, berikan imbuhan yang sesuai. Okey, seterusnya C, bina satu ayat. Dia suruh bina satu ayat. Bina satu ayat bagi setiap perkataan yang telah diberikan imbuhan seperti dalam B1 dan B2 di atas. Okey. Bina satu ayat. Okey, saya beri contoh di sini. Dia diberitahu bahawa dia berjaya. Dia diberitahu bahawa dia berjaya. Dia diberitahu bahawa dia, salah sini patutnya ada telah ni. Telah. Dia diberitahu bahawa dia telah berjaya. Perkataan yang kita pilih tadi, diberi tahu. Diberi tahu. Okey. Kalau yang kedua ni, terlajak. Kita boleh buat ayat apa? Dia selalu terlajak cakap. Dia selalu terlajak cakap. Boleh tak? Ataupun dia selalu terlajak cakap. Produk kecantikan itu terlajak laris di pasaran. Pun boleh juga.
kan? Produk kecantikan itu terlajak laris di pasaran pun boleh juga. Tumpuan fikirannya melajak kepada hal yang bukan-bukan, ataupun dia melajakkan keretanya jauh ke hadapan. Lajakkan perahu itu supaya jauh dari tebing. Ini yang mudahlah, dia selalu terlajak cakap. Bina satu ayat bagi setiap kataan yang telah diberikan imbuhan. Itu soalan nombor 31. Soalan 32. Namakan jenis kata tugas. Namakan jenis kata tugas yang bercetak tebal dalam ayat yang berikut. Dia kata jenis kata tugas yang bercetak tebal dalam ayat berikut. Pembesar itu pernah datang ke Malaysia. Pembesar itu pernah datang ke Malaysia. Okey, pernah kata apa? Kata bantu. Mulai tahun ini nilai mata wang negara makin namakan jenis kata tugas yang bercetak makin kata penguat. Memang dari dahulu lagi dia suka berjenaka. Itu ialah kata penegas. Kata penegas. Okey. Setiap peserta dikehendaki melaporkan diri di bilik urus dia. Setiap itu adalah kata bilangan. Setiap kata bilangan. Itu soalan nombor 32. Okay, soalan nombor 33, soalan STPM 2016. Bina satu frasa yang terdiri daripada binaan seperti yang berikut. Okay, kata bantu, kata kerja, penerang. Kata bantu, kata kerja, penerang. Kata bantu, kata kerja, penerang. Okay, saya bagi contoh sini. Kata bantu, akan berkebun sayur. Akan berkebun sayur. Ataupun sedang berjaja buah. Boleh juga. Sedang berjaja kain. Sedang berjaja makanan. Boleh. Ataupun masih berjaja buah. Jendak, kata bantu, kata kerja, penerang. Okey, kata nama inti, penerang, keterangan. Kata nama inti, penerang, keterangan. Okey. Buku latihan di dalam laci. Kata nama inti, buku latihan di dalam laci. Ataupun ayat lain apa? Baju batik dari Terengganu. Baju batik dari Terengganu. Boleh. Baju batik dari Terengganu. Itu pun kata nama inti, penerang, keterangan. Seterusnya soalan nombor 34. Hutan hujan tropika semakin berkurangan di kebanyakan bahagian dunia kerana aktiviti penebangan hutan. Berikan satu contoh frasa endosentrik dan satu contoh frasa eksosentrik yang terdapat dalam ayat di atas. Okey, frasa endosentrik, frasa eksosentrik.
Okey, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan frasa endosentrik. Frasa endosentrik ni mengandungi satu unsur inti yang menjadi wakil frasa. Mengandungi satu unsur inti yang menjadi wakil frasa. Inti terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Inti tidak boleh digugurkan. Inti tidak boleh digugurkan. Itu frasa endosentrik. Mengandungi satu unsur inti yang menjadi wakil frasa. Yang menjadi mengandungi satu unsur inti yang menjadi wakil frasa. Inti itu terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Inti tidak boleh digugurkan. Okey, contoh ya. Frasa nama, buku latihan. Contoh unsur inti sana, buku. Okey, dalam ayat ini berikan satu contoh frasa endosentrik. Okey. Hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika. Ini hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika. Itu adalah frasa endosentrik. Dan satu contoh frasa exosentrik. Ataupun tadi semakin berkurangan. Itu juga frasa endosentrik. Okey, frasa exosentrik. Frasa exosentrik. Apa maksud frasa exosentrik ni? Frasa yang tidak mempunyai unsur inti dan tidak mempunyai keterangan. Exosentrik, tidak mempunyai unsur inti dan tidak mempunyai keterangan. Mempunyai dua unsur yang tidak boleh dipisahkan atau dikecilkan, iaitu kata sendi nama dan kata nama. Okey, contoh yang sini, di kebanyakan bahagian dunia. Di kebanyakan bahagian dunia. Itu adalah frasa exosentrik, iaitu tidak terdapat unsur inti dan tidak mempunyai keterangan. Mempunyai dua unsur yang tidak boleh dipisahkan atau dikecilkan, iaitu kata sendi nama dan kata nama. Okay. Jadi di kebanyakan bahagian dunia. Apakah bentuk? Soalan ini tanya apakah bentuk ayat di atas. Apakah bentuk ayat di atas? Okey. Bentuk ayat di atas ialah ayat tunggal. Bentuk ayat di atas ialah ayat tunggal. Okey, seterusnya soalan nombor 30. Nombor 4 sudah. Okey. Seterusnya soalan nombor 35. Okey. Soalan 35 ni nyatakan dua perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. Dia nak dua sahaja. Dia nak dua sahaja. Dua perbezaan antara ayat dasar dengan ayat tunggal. Dua sahaja. Okay, saya bagi jawapan tu. Terbina dalam susunan biasa. Terbina dalam susunan biasa. Itu ayat dasar. Terbina dalam susunan biasa. Ayat dasar. Ayat tunggal boleh dalam susunan biasa atau sama ada dalam susunan songsang. Boleh terbina sama ada dalam susunan biasa atau songsang. Itu ayat tunggal. Ayat tunggal boleh terbina sama ada dalam susunan biasa atau songsang. Okey.
Ayat dasar hanya terdiri daripada ayat penyata. Ayat dasar ni hanya terdiri daripada ayat penyata. Ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat jenis yang lain. Contoh apa ya? Ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan. Boleh terdiri daripada jenis ayat. Okey, untuk jawapan yang lain juga, ayat dasar ni terdiri daripada ayat aktif sahaja. Kalau ayat tunggal boleh juga terbentuk ayat ataupun boleh juga berbentuk ayat pasif. Kalau yang ni tadi ayat aktif sahaja. Ayat aktif. Ayat aktif. Ayat aktif. Kalau ni juga, kalau ayat tunggal boleh juga ayat pasif. Okey, ayat dasar mesti terdiri daripada klausa lengkap. Mesti terdiri daripada klausa lengkap. Ayat aktif mesti terdiri daripada klausa lengkap. Okey, sebenarnya ada 5 lah pilihan jawapan, kan? Subjek ayat hanya terdiri daripada frasa nama. Kalau ayat dasar, subjek terdiri daripada frasa nama sahaja. Ayat dasar ni subjek hanya terdiri daripada frasa nama. Subjek ayat hanya terdiri daripada frasa nama. Okey. Kalau ayat tunggal, subjek ayat boleh terdiri daripada frasa lain selain daripada frasa nama. Okey, ini tadi ayat dasar. Ayat dasar. Ayat dasar. Ayat dasar. Kita tulis. Situ ayat dasar. Ayat dasar, ayat tunggal. Subjek ayat hanya terdiri daripada frasa nama. Subjek ayat boleh terdiri daripada frasa lain selain daripada frasa nama. Kalau ayat dasar ni hanya frasa, subjek dia hanya frasa nama saja. Ayat dasar, subjek hanya terdiri daripada frasa nama. Kalau ayat tunggal, subjek ayat boleh terdiri daripada frasa lain selain daripada frasa nama. Okay, saya rasa yang ini sepatutnya banyak pilihan lah. Kamu buat ulang kaji lagi, tengok untuk tajuk ayat dasar dan juga ayat tunggal. Ayat dasar dengan ayat tunggal. Okay, nombor 36. Kos kertas semakin meningkat sejak akhir-akhir ini. Kos kertas semakin meningkat sejak akhir-akhir ini. Okay, soalan ini memerlukan kamu untuk menunjukkan hubungan berdasarkan analisis konstituen terdekat. Tunjukkan hubungan antara unsur yang membina ayat di atas. Jadi soalan ini memerlukan kamu menunjukkan hubungan antara unsur yang membina ayat yang diberikan berdasarkan analisis konstituen terdekat. Ayat yang diberikan tu apa? Kos kertas semakin meningkat sejak akhir-akhir ini. Okey, kos kertas semakin meningkat sejak akhir-akhir ini. Okey, kita lihat sini. Okey. Hubungan terdekat, kos kertas semakin meningkat akhir-akhir ini. Jadi sejak akhir-akhir ini.
semakin meningkat sejak akhir-akhir ini. Jadi kos kertas semakin meningkat sejak akhir-akhir ini. Okey. Jadi untuk gambar rajah konstituen terdekat tu, dia macam inilah. Okey, kamu gariskan akhir-akhir ini, sejak akhir-akhir ini semakin meningkat. Hubungannya semakin meningkat sejak akhir-akhir ini sampai ke sini. Jadi ini hubungan dia begitulah. Kos kertas semakin meningkat sejak akhir-akhir ini. Okey, ini adalah gambar rajah analisis konstituen terdekat. Okay, seterusnya kita lihat soalan 37. Soalan 37. Soalan yang terakhir. Okey, baca petikan berikut dan kenal pasti kesalahan. Tugasan yang pertama, kenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalamnya. Bagi setiap kesalahan jelaskan sebab dan kemudian buat pembetulan. Okey, kita baca dulu petikan itu. Keindahan panorama. Keindahan panorama alam sekitar yang dinikmati di negara kita akan pudar sekiranya kita tidak menjaga dan memeliharanya dengan sebaik mungkin. Okay. Nampak tadi. Keindahan panorama alam sekitar. Keindahan panorama alam sekitar yang dinikmati di negara kita akan pudar sekiranya kita tidak menjaga dan memelihara dengan sebaik mungkin. Hal ini demikian kerana kita dan alam sekitar memainkan peranan penting di dalam kehidupan seharian disebabkan ia saling berkait antara satu sama lain. Pencemaran dan pemanasan global adalah antara yang memberikan kesan buruk terhadap alam sekitar. Sehubungan dengan itu, alam sekitar perlulah kerajaan kita pelihara demi kesejahteraan kita semua. Okay, kita lihat kenal pasti kesalahan. Okay. Kesalahan yang pertama, ini panorama. Itu kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan. Pembetulannya panorama. Panorama itu sebenarnya. Ini senang je lah sebab kesalahan ejaan lah. Okey, di dalam kehidupan. Ini kesalahan yang kedua. Di dalam kehidupan. Okey. Sebab dia apa? Frasa sendi nama di dalam digunakan untuk merujuk ruang yang ada sempadan atau jarak. Jadi dalam ayat ini kehidupan. Kehidupan ni merupakan suatu yang abstrak. Tidak ada jarak tersempadan. Jadi pembetulannya dalam kehidupan, tak ada di. Okey, kesalahan yang ketiga. Perlulah kerajaan kita pelihara. Salah. Okay, kita tulis perlulah kerajaan kita pelihara. Sebab kesalahan
Kesalahan struktur ayat pasif kata ganti nama diri ketiga. KGN, kata ganti nama diri, kata ganti nama diri ketiga. Kesalahan struktur ayat pasif kata ganti nama diri ketiga. Sepatutnya apa? Perlulah dipelihara oleh kerajaan kita. Perlulah dipelihara oleh kerajaan kita. Sebenarnya dalam ikan ni ada 5 kesalahan. Ada 5 kesalahan. Saling berkait antara satu sama lain. Ini pun salah juga. Saling berkait antara satu sama lain. Itu pun salah juga sebenarnya. Saling berkait antara satu sama lain. Kenapa dia salah? Kesalahan ini adalah kerana lewah. Kata saling sudah membawa maksud satu sama lain. Pembetulannya ialah saling berkait ataupun antara satu sama lain. Saling ni, kataan saling tak perlu lagi. Berkait antara satu sama lain. Jadi saya rasa untuk soalan bahagian B tahun 2016, saya rasa sampai setakat soalan analisis kesalahan bahasa soalan nombor 37. Jadi bahagian ni 9 markah. Aku nak dapat markah penuh, mesti beri kesalahan, kena pasti kesalahan. Setiap kesalahan jelaskan sebab, kemudian buat pembetulan. Jadi saya rasa untuk soalan STPM 2016, saya rasa sampai setakat ini sajalah. Jadi sebelum saya berundur diri, saya mohon ampun dan maaf kiranya ada kekurangan daripada saya. Matlamat saya hanyalah untuk nak berkongsi lah. Sebenarnya penting untuk kita lihat soalan tahun lepas ni, supaya kita dapat lihat. Sebab MPM dah buat berdasarkan sukatan yang kamu telah pelajari. Jadi soalan tu memang dia dah ikut jadual penentu ujian, jadual penentu ujian JSU dia, jadual spesifikasi ujian, jadual spesifikasi ujian JSU. Sebab itulah kalau kamu tengok soalan, dia mesti mula dengan tajuk morfologi. Jadi apa sukatan dalam morfologi kamu kena kuasai lah. Bentuk kata, golongan kata, proses pembentukan kata. Lepas tu soalan yang seterusnya barulah bahagian sintaksis. Bahagian sintaksis itu tentang ayat. Ini semua kalau yang berkaitan dengan ayat tu, soalan yang ada kaitan dengan sintaksis. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Akhir sekali, saya mohonlah pada anda yang melihat video saya ni, bolehlah kongsi ataupun lepas ni boleh bincang dengan kawan-kawan, dengan rakan-rakan, sebarkan tentang kewujudan channel ataupun saluran YouTube saya ni. Bolehlah sama-sama subscribe untuk kita bantu. Saya sebenarnya membantu kamu, jadi sikit sebanyak kamu juga dapat membantu saya lah. Sekian saja daripada saya, Cikgu Ismail. Sekian, terima kasih.